Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Body bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Kami akan menjawab pertanyaan Anda yang ingin tahu segala sesuatunya tentang aktris Reka. Ada yang mengatakan Reka tidak pernah kahwin, ada pula yang mengatakan Reka kahwin lebih dari sekali. Benarkah? Kami coba jawab pertanyaan Anda itu. Reka atau nama lengkapnya Banu Reka Ganesan dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1954 dan dia dianggap merupakan salah satu aktris terbaik di India. Reka membintangi lebih daripada 180 judul filem dan merupakan pemenang National Film Award dan 3 Filmfare Awards. Reka dilahirkan di Madras dan sekarang dikenali dengan nama Chennai. Ibunya seorang aktris Telugu yang bernama Pushpawati dan ayahnya seorang aktor filem Tamil yang bernama Gemini Ganesan. Keluarga Reka agak complicated memandangkan kedua orang tuanya tidak pernah berkahwin secara sah. Namun ayahnya mempunyai beberapa orang isteri yang lain. Ibunya juga dikatakan kahwin dengan lelaki lain dan mendapat 3 orang anak. Sementara dengan ayah Reka, ibunya mendapat 2 anak, Reka dan adiknya Radha. Sebab itu Reka dinyatakan mempunyai banyak adik-beradik tiri, baik dari sebelah ayahnya maupun dari sebelah ibunya. Reka memulai karyanya sebagai pelakon dengan menjadi pelakon cilik dalam filem Telugu, iaitu filem-filem yang rilis pada tahun 1958 dan 1966. Filem pertama lakonannya setelah dewasa ialah sebuah filem Kannada yang rilis pada tahun 1969. Reka mulai memasuki dunia Bollywood pada tahun 1970 dengan membintangi filem Sawan Badon bersama pelakon Navin Nishchal. Walaupun filem itu diterima baik oleh audiens, namun para pengkritik filem mengatakan Reka seharusnya mampu memberikan lakonan yang lebih baik dalam filem itu kalau dia mau memperdalam skill aktingnya. Selain itu, Reka juga diminta untuk belajar bahasa Hindi supaya lebih fasih lagi. Untuk pengetahuan Anda, Reka hanya fasih berbahasa Telugu dan Tamil ketika itu. Selain itu, Reka juga diminta untuk mengurangkan berat badannya untuk menjadikannya pelakon versatile. Reka menerima semua kritikan itu dan melakukan penambahbaikan pada kekurangan-kekurangannya. Dia memperdalam ilmu akting, belajar bahasa Hindi, dan juga mengurangkan berat badannya. Ternyata transformasi yang dilakukan Reka pada dirinya mulai diperhitungkan di Bollywood. 2 filem lakonannya pada tahun 1978 yaitu filem Ghar dan Muqaddar Ka Sikandar meledak dan ini merupakan permulaan bagi keberhasilan Reka dalam karyanya dalam filem-filem Bollywood dan dia menjadi salah seorang pelakon yang paling banyak menerima tawaran berlakon pada dekad 80-an dan awal 90-an. Menerusi filem Khubsurat 1980, Reka menjadi pemenang dalam Filmfare Award for Best Actress dan banyak filem-filem hebat lakonannya pada dekad 80-an itu yang berhasil seperti Basira dan Ek Hibul yang rilis pada tahun 1981, Jiwandara 1982 dan Agar Tum Na Hote 1983. Pada tahun 1981, Reka membintangi filem Umrao Jan dan dia memenangi National Film Award for Best Actress. Filem ini yang kemudiannya dibuat kembali pada tahun 2006 dan dibintangi pula oleh Aishwarya Rai. Reka juga dianggap sebagai aktris yang memulai tren filem yang diklasifikasikan sebagai women-centered, iaitu fokus utama kepada pelakon wanita, menerusi filem Hun Barimang yang rilis pada tahun 1988. Bahkan menerusi filem ini, Reka memenangi award kedua dalam anugerah Filmfare untuk kategori The Best Actress. Reka cuba mempelbagaikan watak yang akan dilakonkannya. Pada tahun 1996, dia menerima watak negatif sebagai ketua mafia dalam filem Khiladio Ka Khiladi dan dia memenangi award dalam Filmfare bagi kategori Best Supporting Actress. Filem hebat lainnya lakonan Reka pada dekad 90-an ialah Kama Sutra yang rilis pada tahun 1996 dan Asta 1997. Memasuki New Millennium, Reka mulai menerima tawaran melakonkan watak pembantu misalnya dalam filem-filem Zubaida dan Laja yang rilis pada tahun 2001. Reka juga mulai melakonkan watak ibu di antaranya dalam filem Dil Hai Tumhara yang rilis pada tahun 2002, Koi Mil Gaya 2003 dan sequel filem Koi Mil Gaya yang berjudul Krish yang rilis pada tahun 2006. Kedua-dua filem yaitu Koi Mil Gaya dan Krish meledak di pasaran. Pada tahun 2010, pemerintah India memberikan anugerah Padma Shri kepada Reka di atas kontribusinya dalam industri perfilman India.
Menelusuri perjalanan karier Reka dalam industri filem sebenarnya menyedihkan. Pada usia 13 tahun, dia harus berhenti sekolah dan harus memulai kariernya di bidang akting. Reka sendiri tidak pernah punya keinginan untuk menjadi aktris. Namun dia dipaksa menjadi aktris kerana itu saja jalan yang ada untuk membantu keluarganya menghadapi masalah keuangan yang kritikal ketika itu. Ketika menjadi pelakon cilik dalam filem Telugu, Reka dikenali dengan nama Baby Banu Reka. Ibunya ketika itu sakit dan tidak mampu bekerja, maka Reka yang menjadi pencari nafkah. Reka mengatakan saat-saat itu adalah waktu yang paling sukar bagi mereka sekeluarga. Reka menjadi dewasa terlalu cepat berbanding umurnya. Dia hanya berusia 13 tahun ketika harus menjadi heroin filem Kannada. Filem itu rilis pada tahun 1969 ketika dia berusia 15 tahun. Setahun kemudian di saat usia 16 tahun dia hijrah ke Mumbai kerana mendapat tawaran berlakon filem Bollywood. Seperti yang kami sebutkan tadi, filem Hindi pertama lakonannya Sawan Badon. Menurut Reka, pengalamannya datang ke Mumbai, tinggal di kota itu dan berlakon filem Hindi pertamanya sesuatu yang membingungkannya ketika itu. Dia masih remaja, datang dari bagian selatan India dan dia tidak tahu berbahasa Hindi ketika itu. Dia bahkan menghadapi masalah untuk berinteraksi dengan pelakon-pelakon lain dalam filem itu sebab mereka hanya tahu berbahasa Hindi. Dia terlalu merindukan ibunya yang sakit di Chennai dan tidak dapat bersamanya di Mumbai. Dalam satu wawancara, Reka mengatakan di saat dia baru sampai ke Mumbai, dia merasakan kota itu bagaikan hutan batu. Dia menghadapi kesukaran berkomunikasi dengan siapa saja. Dia juga selalu ketakutan bila bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalinya. Dia takut dirinya akan dipergunakan oleh orang-orang tersebut. Berat badannya pun selalu jadi bahan tertawa orang lain. Kata Reka selanjutnya, dia ketika itu berpikir apa yang sedang dilakukannya. Seharusnya dia berada di sekolah bersama teman-teman sebayanya, namun dia dipaksa bekerja. Kata Reka lagi, setiap hari dia menangis kerana dia dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak disukainya. Masih menurut penuturan Reka, dia juga tidak menyukai kostum yang harus dipakainya, termasuk semua perhiasan yang berat-berat dan spray rambut yang menyebabkan rambutnya tegang dan tidak hilang walaupun sudah dishampoo. Kata Reka selanjutnya, dia setiap hari ditarik dari satu studio filem ke studio yang lainnya. Dia benci keadaan itu. Kata Reka selanjutnya, dia masih ingat apa faktor yang memotivasi dirinya untuk menukar penampilannya dan membuat pilihan terhadap watak-watak yang ditawarkan padanya. Menurut Reka lagi, dia selalu dihina kerana penampilannya kononnya tipikal wanita India Selatan. Dia memang berasal dari selatan India. Reka melanjutkan, dia merasa sungguh terasa hati bila dihina-hina seperti itu dan juga dibanding-bandingkan dengan aktris-aktris lain yang popular ketika itu. Mereka kata dia tidak akan mampu menjadi seperti aktris-aktris tersebut. Ketika itulah dia mulai memasang niat untuk merubah penampilannya. Reka berusaha melakukan transformasi secara fizikal pada dirinya. Dia mulai memberi perhatian terhadap makeup yang digunakannya, pakaian yang dikenakannya. Selain itu, dia juga memperbaiki skill aktingnya dan juga penguasaan bahasa Hindinya. Untuk menurunkan berat badannya, Reka mengikuti diet nutrisi yang sehat, mendisiplinkan dirinya, berlatih yoga dan lain sebagainya. Reka mulai memilih tawaran yang datang padanya. Para audiens mulai melihat perubahan yang ketara pada diri Reka dalam segala aspek termasuk aktingnya bila filem lakonannya bersama Amitabh Bachchan, Do Anjane menemui penonton. Seperti yang kami katakan di awal tadi, filmnya yang benar-benar meledak di pasaran dan menjadi benchmark untuk seorang Reka ialah filem yang rilis pada tahun 1978 yaitu filem Gar yang dibintanginya bersama Vinod Mehra. Menurut Reka selanjutnya, setelah 18 tahun dia berada dalam industri filem Bollywood, barulah dia menyadari bahawa kariernya sebagai pelakon bukan hanya job semata-mata, tapi lebih daripada itu. Kata Reka, ketika dia naik ke pentas untuk menerima award The Best Actress dalam Anugerah Filmfare pada tahun 1989 menerusi filem Khun Barimang, dia seperti mendapat pemikiran baru tentang kariernya selama ini. Pada saat itulah, kata Reka, dia baru menyadari nilai mahal menjadi seorang pelakon dan bagaimana sebenarnya profesion sebagai aktris ini begitu bermakna bagi dirinya. Bahkan kata Reka selanjutnya, semakin lama dia berkecimpung dalam industri filem ini, semakin dia menyadari bahawa dia harus memberikan yang terbaik daripada dirinya sendiri.
Kata Reka selanjutnya, dia dilahirkan untuk menjadi aktris dan dia mampu mengubah hidup orang lain menerusi aktingnya. Mungkin sebab itu Reka masih aktif berlakon hingga kini, namun dia tetap memilih-milih watak yang akan dilakonkannya. Kini di saat usianya menghampiri 67 tahun, Reka masih sendiri. Reka juga pernah menerbitkan buku biografinya sendiri yang ditulis oleh Yasir Usman. Buku tersebut berjudul Reka The Untold Story. Dalam bukunya itu tidak semua yang terjadi pada dirinya diceritakannya. Banyak yang ditutup-tutupinya. Justru itu ada media yang membuat catatan tentang lelaki-lelaki yang pernah hadir dalam hidup Reka. Yang pertama, Jitendra. Reka memang pernah mengatakan dalam satu wawancara di awal kemunculannya dulu bahwa dia dan kawan-kawan gadisnya di Chennai memang tergila-gila akan Jitendra sebagai seorang aktor. Namun bila Reka sudah mulai menjadi pelakon Bollywood dan di saat dia berkesempatan berpasangan dengan Jitendra dalam beberapa filem, Jitendra sebenarnya sudah kawin ketika itu. Ketika itu media memberitakan Reka dan Jitendra menjalinkan hubungan. Reka dilihat serius dengan hal itu, namun Jitendra tidak pernah mengeluarkan kenyataan tentang hubungan mereka. Diberitakan Reka dituduh oleh para fans film-film Bollywood sebagai penghancur rumah tangga orang. Tidak tahan dengan tuduhan sedemikian, maka Reka pun mundur dari kehidupan Jitendra. Lelaki kedua dalam hidup Reka ialah pelakon Kiran Kumar. Kiran bukanlah pelakon yang hebat di Bollywood. Hubungan Reka dengan Kiran pun hanya sementara, akhirnya mereka berpisah. Lelaki seterusnya dalam hidup Reka ialah pelakon populer dekad 70-an yaitu Vinod Mehra. Hampir semua media memberitakan perihal kisah cinta Reka dan Vinod Mehra ini. Ada juga media yang memberitakan Reka sempat menikah dengan Vinod Mehra, namun keluarga Vinod tidak menerima Reka. Namun Reka sendiri sewaktu diwawancarai oleh Simi Garewal dalam talk show Rendezvous pada tahun 2004 menafikan hal itu. Dia mengatakan dirinya tidak pernah menikah dengan Vinod. Pria keempat dalam hidup Reka ialah Amitabh Bachchan. Kisah cinta mereka berdua ini yang paling banyak dibicarakan media. Namun lagi-lagi Reka sewaktu diwawancarai Simi Garewal dalam talk show Rendezvous itu tidak menjawab secara tepat apakah dia memang benar-benar mencintai Amitabh Bachchan. Reka hanya mengatakan dia melihat Amitabh sebagai seorang insan yang hampir-hampir sempurna di matanya. Semua orang pasti akan mencintai Amitabh, kata Reka lagi. Ketika kedua insan ini sedang asyik bercinta, bahkan mereka sempat membintangi filem yang berjudul Silsila, rilis pada tahun 1981. Filem ini dikabarkan berdasarkan kisah cinta Reka dan Amitabh yang sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang anak. Yang lagi menariknya, istri Amitabh, Jaya Baduri atau Jaya Bachchan, turut membintangi filem Silsila ini. Ramai yang bertanya apa sebab hubungan Reka dan Amitabh terputus. Penyebabnya hanya satu, sikap Amitabh yang seperti baru tersedar bahwa hubungannya dengan Reka akan menghancurkan rumah tangganya dengan istrinya Jaya. Istri Amitabh pun berusaha sedaya upaya menyelamatkan rumah tangga mereka. Jaya akhirnya mengenakan syarat pada Amitabh supaya tidak lagi berlakon bersama Reka kalau dia tidak mau Jaya meninggalkannya bersama anak-anak mereka. Amitabh patuh pada istrinya. Dia sendiri meminta para pembuat filem agar tidak lagi memasangkannya dengan Reka dalam filem. Ketika Reka menanyakan hal ini pada Amitabh, dia hanya diam membisu. Reka juga sempat membuat sensasi sewaktu menghadiri perkawinan Neetu Singh dari Rishi Kapoor pada tahun 1980. Ketika itu Amitabh datang bersama istri Jaya Bachchan. Reka datang sendirian, namun dia memakai sindur serbuk berwarna merah di belahan rambutnya dan juga memakai rantai mangga sutra di lehernya yang biasa dipakai wanita yang sudah bersuami. Pihak media ketika itu mengesyaki kalau Reka sudah menikah dengan Amitabh Bachchan dalam diam. Namun jawaban yang diberikan Reka bila ditanyakan hal itu telah menutup cerita ini selamanya. Kata Reka, dia memakai sindur di rambutnya dan mangga sutra di lehernya hanya kerana mengikuti fashion pada zaman itu. Pria seterusnya dalam hidup Reka ialah Mukesh Agarwal. Pada tahun 1990, Reka kawin dengan seorang industrialis yang berpangkalan di Delhi yang bernama Mukesh Agarwal. Mukesh Agarwal mungkin seorang usahawan yang berhasil, tapi sebenarnya dia menghadapi depresi dalam tempoh yang lama. Reka diperkenalkan kepada Mukesh melalui seorang temannya, seorang fashion designer yang bernama Bina Ramani. Menurut Bima, Mukesh adalah fans berat Reka. Mukesh melamar Reka pada 4 Mac 1990. Namun beberapa bulan setelah perkawinan mereka, ketika Reka sedang berada di London, Mukesh membunuh dirinya
dan meninggalkan nota bunuh diri dan menuliskan jangan salahkan sesiapa. Reka menerima tuduhan dari pelbagai pihak atas kematian suaminya itu. Padahal kata Reka kepada satu media, dia sanggup meninggalkan dunia filem ketika itu untuk berada di sisi suaminya. Dia bahkan menuliskan namanya menjadi Reka Agarwal. Setelah kematian suaminya, tidak ada lagi kisah cinta Reka yang muncul dalam pemberitaan media-media. Namun pada tahun 1996 kembali muncul cerita cinta Reka. Pada waktu itu dia dikatakan menjalin hubungan dengan pelakon Akshay Kumar. Reka berlakon bersama Akshay dalam filem Khiladiyo Ka Khiladi pada tahun 1996 itu. Ketika itu Akshay masih bujang dan memang terkenal mempunyai beberapa orang pacar di Bollywood. Diberitakan juga pada waktu itu hubungan antara Akshay dan pacarnya Raveena Tandon sudah hampir-hampir berakhir. Raveena yang mengatakan kepada media bahwa Akshay ada hubungan istimewa dengan Reka, namun dia sendiri tidak mempunyai bukti tentang hal itu. Walaupun kisah Reka dengan banyak lelaki ini tidak mengurangi rasa hormat Bollywood terhadapnya. Sebab itu Bollywood memberikan Reka gelaran diva kerana keanggunan wajah dan pribadinya. Reka juga bersahabat baik dengan insan-insan filem Bollywood lainnya. Oleh kerana itu Reka walaupun merupakan pelakon terkenal, dia tidak segan untuk mengisi suara atau dubbing untuk aktris lain. Misalnya pada tahun 1981 Reka mengisi suara untuk aktris Neetu Singh dalam filem Yarana. Reka juga mengisi suara untuk Smita Patel dalam filem terakhir lakonan aktris itu. Smita meninggal dunia setelah syuting filem Waris pada tahun 1988 sebelum sempat mengisi suara untuk filem itu. Reka tampil mengisi suara bagi adegan yang melibatkan Smita. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi telah menjawab pertanyaan Anda yang ingin tahu serba-serbi tentang Reka. Terima kasih kerana bertanya. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.